الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. وسؤر كل حيوان طاهر. Apa? Sya'ru. Ya. Wa sya'ru ma'kulin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa sya'ru ma'kulin wa rishuhu idza ubina fi hayatihi. Kalau ikut sambung ni masih bab najis. Antara najis ialah sya'ru ma'kulin. Tahirun atau pada bidun kata dia. Bukan najis kalau itu, yang ni antara yang suci. Antara yang suci ialah sya'ru ma'kulin warishuhu iza ubina fi hayatihi. Antara perkara yang tak najis ialah sya'ru ma'kulin, sya'ru hayawanin ma'kulin lahmuhu, adalah bulu dan rambut haiwan yang dimakan dagingnya. Haiwan yang boleh dimakan daging dia, kalau bulu dia, sya'ar dia tanggal, dia adalah suci. Termasuk sya'ru ni ialah warishuhu dan rish. Rish ialah bulu pelepah, bulu burung. Bulu pelepah lah, bulu macam bulu burung tu. Kalau burung tu daripada jenis ma'kulin, hayawan ma'kul lahmuhu, sya'ar dia dan rish adalah suci. Idza ubina fi hayati, apabila ubina quti'a, dipotong, diputuskan, ditanggalkan, fi hayati, pada ketika hayatnya ia ma'kul tu. Mudah je dah tu. Tu mana binatang yang boleh makan daging dia masa hidup, sya'ar dia, rish dia. Termasuk sya'ar tu kalau istilah Quran, min asy'ariha wa aubariha, suf, wabar, sya'ar, rish, semua tu suci ya. Semua ada kategori bulu tu. Kita kadang tak nak pandai nak sebut tu kan. Bahasa Melayu panggil bulu semua. Kalau sya'ar, bulu macam rambut kita ni, sya'ar. Wa min wa aswafiha suf, macam bulu biri-biri tu, itu panggil suf. Sya'ar, suf, wabar. Wabar tu dia antara sya'ar dengan suf, macam bulu arnab, itu dia panggil wabar. Umum kita sya'ar Melaka rish, rish macam bulu burung tu lah. Baik bulu kasar, bulu kepak dia ke, bulu badan dia ke, semua yang bulu ada tangkai, betul dia kembang daripada tangkai macam daun tu, bulu macam tu dia panggil rish. Yang tu bila ubina fi hayatihi, dia lah suci. Kalau nisbah haiwan Malaysia ni, lalu tutup guru kita duk sebut duri landak. Landak boleh makan, duri dia kita cabut,
boleh makan. Masa dia hidup tu kita cabut. Kalau bangkai tak boleh. Pasal bangkai, bila bangkai binatang, semua yang ada pada binatang adalah hukum bangkai. Kalau nak boleh disuci pun kulit. Yang tu je dalam kaedah kita. Kalau dah disembelih, apa yang pil jauh, tahi dia apa semua najis lah. Tapi selain daripada tu, semua suci, hatta tulang-tulang dia. Itu kalau sembelih. Kalau tak sembelih, bila bangkai, semua juzuk dia adalah bangkai. Melainkan kulit, tu pun jika disamak. Jadi maaf pun kulit ya. Kalau bulu, macam bulu rimau, orang nak bulu rimau tu belang-belang dia, katalah itu. Samak, boleh tu kulit je, bulu dia najis. Itu bab-bab mana najis tak najis kena faham lah. Itu kadang ada orang nak bulu beruang lah apa. Dia faham kulit tu samak apa, kulit memang tak ada apa-apa. Tapi bulu adalah najis. Bulu ialah najis. Dan yang boleh disamak pun kulit je. Bulu tak boleh, tulang tak boleh, gigi tak boleh. Gading tak boleh. Gading hukum tulang. Kalau gajah dah haram, gading ni haram lah kan. Satu kalau ada orang jual tongkat buat pada gading gajah apa. Nisbah kita nak istimal haram, pasal istimal najis. Siap. Okey, so. Walau syakka fi sya'rin aw nawi ahwa ma'kulin aw gharihi aw hal infasala fi hayyin aw mayyitin fa huwa tahir. Kata jikalau disyakkan pada batu bulu aw nahwi ataupun seumpama sya'ar ni rish. Lalu kita bulu shuttlecock tu lah kan. Bulu buat bulu tangkis tu. Bulu badminton tu. Bulu tu ambil pada masa ayam ke burung ke dihidup ke masa dia mati. Syak itu. Kalau dia najis, mati bangkai. Satu dia kata adakah sya'ar ni ataupun rish dia daripada makul atau ghairihi. Ataupun ghairihi. Aw halim fasala min hayyin. Ataupun adakah bercerai ia sya'ar tadi wanahu min hayyin daripada binatang hidup atau mayitin ataupun mati. Jadi lau syakka macam ni fahuwa tahirun, maka ia al-mashkuk tu adalah tahir. Li'anna azma kadzalik wa qiyasuhu anna azma kadzalik. Disebut itu je. Disebut itu je. Jadi kalau syak, adakah bulu binatang, burung ni ambil burung boleh makan ke burung tak boleh makan? Asal suci. Kalau ditanggalkan masa hidup ke masa mati? Suci. Faham tu? Tanggal masa hidup. Kalau ada syak macam tu. Kalau dulu bulu sapu-sapu habuk tu kan buat pada bulu ayam, bulu burung apa. Boleh pakai. Macam kita pakai baju tebal kan, baju sejuk. Kalau ada bulu burung tu, kadang memang cakapan, kadang memang bulu burung putih. Bulu burung apa ni? Ke bulu ayam ke? Mana kita tahu, kita bukan pernah semak. Jadi makul ke ghairu makul? Itu adakah dia min hayyin ke atau mayitin? Bahawa tahir. Kita ikut je lah keputusan dia. Kita nak semak kadang payah tu. Kalau agak-agak ragu, masalah pakai tak sedap, rasa tak sedap hati, so pakai. Itulah. Fik yang dah siap, kalau syak, bahawa tahir. Tengok juga ilat tu. Pasal adakah balik pada uruf apa kan. Kalau faham tu, dia bagi hukum ni, uruf lah kot. Pasal uruf antara makul, ghairu makul lah. Yang tu yang dibuat.
Kalau antara hayyin dengan mayitin, biasanya bulu menyentuh orang ambil pada masa hayyin, tak ambil pada masa mayit. Tak tahulah, nak hukum tu kita kena bayar tak? Dia kata, dia bagi keputusan ini, ambil je lah. Pakai lah. Tu kadang ada hukum hakam kita nak fikir, kadang susah. Bukan upaya kita. Kita punya ilmu yang cetek dangkal ni, kita nak bagi hukum tu, bukan senang. Pecah kepala. Demo dah hari ni ikut dia. Satu, ikut ulama' lagi senang daripada kita proses sendiri. Di zaman sekarang ni, di zaman terbalik. Dia tak nak ikut ulama' tapi dia nak proses sendiri. Atau itu kita pelik besar. Dah tak nak pelihara kita semua tu. Pasal ikut ulama' ni lagi selamat daripada kita reka sendiri. Memang bukan senang. Bukan senang nak ambil istinbat hukum. Masya Allah. Banyak yang tergelincir kita nak tengok. Wa qiyasu ana azma kadzalik wa bihi saraha fil jawahir. Kiasnya kata dia tulang pun itu demikian juga. Maksudnya kalau syak benda tulang ni daripada binatang boleh makan ke tak boleh makan? Tu tulang lah. Tulang situ je lah yang muskil. Kalau tulang ni daripada binatang yang disembelih, yang mati ke masih hidup, itu tak adalah situ kan. Tulang tanggal pada binatang hidup memang najis. Dia tak adalah tang hayat dengan mayit tu, tapi adakah dia makul atau ghairu makul? Atau tulang tu adakah daripada yang mazbuh atau ghairu mazbuh? Biasanya ada sikap buat pada tanduk kobau. Ambil tanduk kebau sembelih ke sebau tak sembelih? Saya biasa beli tu. Tanya orang yang jual tu. Bunyi Sabah kan, Indon. Kita pun cakap Indon ada. Maaf Pak, mau tumbang tanya. Tanduknya diambil daripada sapi ataupun kerbau yang disembelih atau tidak? Itu enggak boleh jawab, kata dia. Enggak tahu. Tapi tanduknya saya yang proses. Tapi ambil daripada mana enggak tahu. Tidak diperiksa ya. Dia cuma lurus dia jawab kan. Dia tak semak. Tapi dari si hukum, kalau bahawa tu syak macam tu, tahir. Tapi kalau macam bulu babi tu dah disahkan bulu babi, tak tahir lah tu kan. Tu. Memang dia tulis kan. Malam ni ada, memang ada benda tulis pun. Tak halal, dia pangkah halal tu. Memang bulu babi. Bulu babi kalau saya saja pakai juga, saya cik pasal. Yang ni kalau syak tak tahu apa hukum, Allah. Barulah rujuk pada apa akidah dia pakai disebut. Dari segi pakai najis lah. Kalau kita pegang tu basah ni tak menajiskan lain. Dari segi istiqmal benda najis ke? Pegang tu bukan najis lah. Kaedah bila kita pegang benda yang memang ain najis, mutan najis tangan kita. Kita tasbih buat pada tulang unta kan, kata kan. Pergi Mekah ada lah tu. Betul tak betul tulang unta tu, tapi bahan unta tu pakai lah. Tapi kalau benda yang memang kompon benda tak boleh, janganlah pergi tanggung boleh juga. Buat pada gandeng gajah. Gajah. Memang tak ada jalan untuk nak bagi halal. Untuk bagi kata dia suci tu lah. Buat daripada sumbu badak. Mana ada benda jusuk badak ni. Nak boleh jadi suci. Tapi kalau dompet buat pada kulit gajah, boleh. Dulu masyur belah Siam. Dompet kulit gajah ni. Kotlah ni payah nak jumpa lah kot. Gajah kau payah ikut gajah dia nak cari. Seekor-seekor gajah pun tak padan dengan buat dompet. Harga RM10 lah tu. Biar benar. Kulit gajah. Qiyasu ana azma kadzalik wa bi sarah. Dan dengan dia, dengan tahir itu, sarah fil jawahir, telah muntasrih oleh sahibul jawahir dalam kitab jawahir. Siapa dia jawahir ni? Tak tahu.
Kita zaman ni nama kitab pengarang. Lemah kita babak ni. Saya tak simak tu. Wa bidul maitati in tasallaba tahirun. Jangan kata telur binat maitah, telur daripada satu bangkai. In tasallaba. Jika telah tasallab. Kiranya keras, bercengkerang ia. Solbi ni maksudnya dia keras. Telur keras ni bercengkerang. Termasuk bercengkerang ni telur yang memang dia tak bercengkerang macam telur ayam tu. Tapi yang tu istilahnya solbi dia, tasallab dia. Macam telur penyu. Dia bukan cengkerang. Dia tak keras macam telur ayam, telur angsa, telur itik ni. Tapi telur dia memang lembut macam telur dalam batin ayam yang belum sampai tahap keras tu. Telur penyu macam tu. Yang tu pada penyu dia tasallabah. Dia tasallabah. Pasal dia kalau ikut cuma tak, dia tak, memang bukan fashion daripada yang bercengkerang. Dia memang macam tu lah rupa kulit dia. Lembek itu. Kalau kita masak pun dia lembek itu lah. Dia bukan macam telur ayam keras. Telur penyu. Itu bukan telur penyu. Awak makan berapa kali ya? Telur penyu itu lah. Dia macam sebut je mana? Apa yang ada? Dia kalau rebus pun dia tak macam telur ayam. Telur ayam rebus keras kan. Telur penyu dia lolek-lolek tu. Dia lembek. Dan pula dia tak keras macam telur ayam. Cengkerang tu lah. Dia tak bercengkerang. Kalau jumpa mayat bangkai penyu tepi pantai itulah itu. Belah-belah pokok dia. Itu ada telur. Kalau tak solaba, ambil. Ayam yang accident, yang betina. Tengok dalam perut dia, yang tak solaba tu. Yang dah bercengkerang memang boleh ambil. Untuk kalau tak bercengkerang, dia lembik lagi, dia baru selaput macam dalam tu kan. Ya, faham tak solaba tu? Kalau dia memang dah nak cerai, cuma dia tak sampai tahap bercengkerang je lah. Tapi dia dah terasing. Dia bukan dah juzuk daripada ayam tu. Kalau yang duk merah-merah lagi tu, duk melekat lagi kat badan tu tak boleh. Itu tak tersolabah. Kalau tersolabah, tahir. Boleh. Itu tak najis. Lalu bab ni, kalau orang disebut belangkas memang tak boleh makan. Telur dia, kita bincang telur. Telur boleh makan. Telur mana? Atau telur yang tasallabah. Jadi kalau ambil belangkai dia rebus, ambil telur dia tu, telur tu, belangkai tak boleh makan. Telur dia kalau tasallabah dia makan. Dan belangkai memang kalau dia naik ke darat tu, memang dia nak telur tu, maksudnya dah tak matang telur dia. Tasallabah tu. Tasallabah. Jadi selalu duk lari cerita belangkai tu, masalah dia orang disebut belangkai tu halal. Bukan belangkai tu. Belangkai ke halal dia makan. Telur dia tu yang boleh makan. Tu pun cara ambil telur tu lah. Kalau yang pandai, masa hidup tu dia boleh buat keluar telur lah. Lagi pak-pak penakan. Penakan apa? Pupu lah. 2 pupu saya ke sepupu? 2 pupu. Sepupu mak saya dengan ayah balik Penang. Kalau musim melangkah telur tu, demo ni terror. Bukan sepupu mak saya. Anak sepupu mak saya. 2 pupu lah kami. Semua jenis duduk laut ni. Duduk jelutong, duduk gelunggur, duduk batu mau, tolok tepoyak. Semua duduk tepi-tepi laut semua kan. Apa cerita? Musim belangkah tu, memang hari-hari makan belangkah. Bukan makan belangkah tu, makan telur tu lah. Silap sebut lah. Dia orang kata, tu kata tak boleh. Dia boleh tak? Telur tu lah. Dia mau tahap gaban terrornya dia boleh buat keluar telur belangkah tu. Ambil belangkah tu, dia boleh picit. Jantan betina memang dia kena. Tapi dia tahu buat keluar telur. Kalau tidak pun, dia orang rebus belangkah tu. Untuk buat keluar belah, ambil telur. Semua nak makan ni pasal dah belangkai tu najis, rebus dengan najis. Dia muntah najis. Nak makan telur, simbah dengan air. Cucuk air
Dia macam kita rebus telur ayam, yang telur ayam tak basuh, sedangkan tahi ayam ada kat telur tu. Bila kita rebus dengan tarik-tariknya sekali, dia rebus dengan air mutar najis. Nak makan, ataupun dah rebus, nak makan telur tu, simak air, curah air lah. Istilah cucur dengan air. Kau ayat dia macam tu. Tu telur. Syarat dia tasolabah. Dia tahirun. Wa ila fanajisun. Sekiranya tidak, maka dia najis. Jadi kalau bangkai, telur ada dalam dia, dia belum tasolabah, najis. Siap. Betul. Wa su'ru kulli hayawanin tahirun. Wa su'ru kulli hayawanin tahirun. Su'ru, sisa binatang, setiap haiwan yang suci, sisa dia tu suci. Cuma kenalilah apa dia yang dipanggil hayawanun tahir. Kaedah kita mazhab Syafi'i, haiwan tahir selain daripada babi, anjing dan yang sewaktu dengan dia, babi, anjing, keturunan kedua-duanya ataupun salah satu daripada keduanya, ataupun keturunan anjing dan babi dengan mana-mana binatang halal, kahwin dengan dia, anak dia tu, yang tu semua binatang haiwan yang ghairu tahir. Pasal yang mana daripada yang zat binatang tu najis, kahwin daripada binatang tu dengan benda suci, anak yang hasil daripada binatang yang babi, anjing ni adalah hukum najis juga. Dia hukum najis. Yang tu haiwan tak tahir. Selain pada anjing, babi, kullu haiwan tahir. Jadi sisa dia tu tahir. Cuma atas kata tengok jijik apa tu satu hal lah, tapi nak kata sisa dia adalah tahir. Kalau kucing misalnya, kita goreng ikan, dia sambur ikan kita dulu kan, kita balik-balik semayang nak makan, kucing sambur lah, ni tak ada di mulut ni. Ataupun dia kunyah lah, kerap. Nak makan lah ikan kita apa kan, kita halau dia lari, dia tinggal sisa tu. Boleh makan? Kena basuh tak kena basuh? Kita lah gamak tak gamak makan. Tapi su'ru tu, haiwanan tahir. Bak ni, saya ngaji ada tengah dengan Tok Guru sebut, dia kata, kita ni jangan kata su'ru haiwanan tahir. Su'ru insan pun kita rasa getik nak makan. Getik tu senang tak? Ada orang tak boleh makan setalam tu. Kenapa? Dia jijik makan setalam. Tambah ayam tu, dia bukan cubit, dia gigit. Tak tu. Bekas dia dah makan, dia dah gigit bagi kita. Tak usik lah lauk, makan nasi saja kan. Macam mana? Kaedah fiqh dia tak ada masalah. Fiqh dia tak ada masalah. Bahkan suruh mumin dia syifa. Kalau suruh haiwan, tahir. Tapi suruh mumin, syifa. Dia syifa. Kaedah kalau kita makan dalam talamun, kalau kata ada daging seketul, daging besar, bukan kaedah dia ambil pisau potong. Memang pepak, gigit orang. Orang ni gigit sikit. Kalau yang boleh cubit lah, tapi bukan kaedah dia potong dengan pisau kan. Pasal su'ru mu'min tu, pasal memang ada isyarat dalam hadis sebut su'ru mu'min syifa'un, sisa daripada orang mukmin adalah syifa. Lepas tu kalau kata adik kita ke makan kan, dia makan ada benda tak habis dia makan, bukan najis lah tu, sisa dia tu makan je lah. Dia makan telur, lauk apa tak habis, anak kita ke makan tak habis je lah. Ada kata bekas dia makan apa pula.
su'ru hayawanin tahir pun tahirun. Itu. Cuma disebut tahir tu dia bukan najis. Gamak tak gamak makan yang tu satu hal lah. Cuma atas kita nak jaga, kita nak sebut lah, supaya jangan kembang tengkok tu dirus lah ayah. Itu lah. Bab ni juga kalau bahas bab memburu lah. Antara kaedah memburu kita gunakan anjing yang diajar. Kalbun mu'allamah. Bila anjing yang memang telah makan ajar, kita suruh pergi, kita suruh dia balik. Dan kita ajar dia cara memburu. Sekalipun kita ajar dia tu dengan kaedah menggigit untuk bunuh mangsa. Digigit-gigit, haiwan tu mati, yang tu adalah hukum sembelihan bagi binatang pemburuan. Kalau dia mati. Sebut asal gigitan anjing tu macam mana? Anjing bila bukan haiwan tahir, su'ru dia najis. Walaupun sah binatang pemburuan tu, dengan syarat anjing yang kita memang dah latih ajar macam mana memburu, dengan syarat-syarat dia, bekas gigit dia tu tetap najis, kena istilah kita sebut samak dia dulu, barulah boleh daging tu untuk kita makan. Pasal su'ru hayawanin mutanajis. Siap, mudah itu. Itu ada sebut siput babi kan. Masalah ni nak faham ni. Cuma dia su'ru ni sisa. Termasuk sisa ni peluh kan. Itu kita sebut zabat ni kan. Tak. Lendir siput babi buat make up tu. Air pada siput babi ni najis tak? Siput babi bukan, walaupun nama babi, dia bukan babi. Dia siput babi ya. Air yang keluar dari dia tu bukan najis. Cuma bila dia jalan lagi melendir tu, najis. Tak najis. Bukan najis. Tapi ambil siput babi tu, diperah dia, tu najis lah, pasal memang bukan binatang yang boleh dimakan kan. Tapi lendiran yang keluar daripada binatang haiwan tahir, dia tahir. Lendiran yang keluar daripada haiwan tahir adalah tahir. Satu macam burung walid, orang nak sebut, sarang dia buat pada air liur dia. Walaupun burung walid tak boleh makan, tapi dia hayawanun tahir. Bila hayawanun tahir, peluh dia, air liur dia, su'run dia tahir. Sebut itulah. Sebut dia tahir. Tapi kalau bela cacing tu ambil ekstrak dia, pasal dalam cacing tu ada protein, itu tak boleh lah. Itu makan bangkai nama dia. Tapi kalau ambil wangian, minyak wangian, itu kita sebut sekali lalu saya zabat. Ke depan lagi sebut tu. Tak masuk lagi tak? Zabat tu musang jebat tu lah. Kita sebut kampung musang jebat. Musang bau pandan tu. Bau tu sebab peluh dia. Jadi kalau nak dapatkan bau tu, ambil musang tu, rendamkan dia dalam air. Jadi peluh dia tu akan mencampur dengan air tu. Dengan sebab tu air tu wangi. Boleh buat wangian. Cuma yang tahir tu peluh dia. Kalau gendam ni, kita tengok bulu dia tercabut. Bulu tu tak najis. Bukan najis pula. Bulu tu najis. Bila bulu masuk dalam air, dia mutan najis lah. Cuma bulu dia tak larut dalam air lah. Bila dia tak larut dalam air, ambil bulu buang je lah. Ambil bulu buang je lah. Tu yang peluh yang dah lekat dalam air tu, tu suci pasal peluh. Itu antara teknikal dia orang nak ambil binatang-binatang yang peluh dia tu wangi. Keadaan dia rendam dalam air. Binatang tu hidup lah, jangan pergi mampus pula. Binatang tu mati, rendam. Bangkai namanya. Yang tu yang bagi faham proses mana boleh, mana tak boleh. Apa nak buat. Manusia macam-macam.
Dia berkenan tu, bila nak proses, pastikan kawaid syarak tu dipaham. Macam mana? Ilat syar'i tu mesti faham. Kenapa, macam mana boleh halal, najis, tak najis, hak mana. Tu kena mengaji. Tambah orang yang memang duduk tempat tu kan. Kita tak duduk tempat tu. Proses-proses apa, macam mana nak ukur suci tak suci, barulah boleh bagi hukum suci tak suci. Bukan ikut orang kafir, dia kata yang ni telah diproses dan bersih, menepati SOP. Bukan kita gitu. Orang kafir dia kan tahu proses kita macam mana nak ukur suci tak suci, dia ikut cara dia. Kita lah kena tengok dan tahu proses tu. Dan hukum syarak kita kena faham lah. Dan doktor kita pula banyak tak ngaji hukum syarak. Ini masalah ni. Kita yang ngaji hukum syarak tak ngaji cara doktor. Doktor yang mengaji cara doktor tak mengaji hukum syarak. Tu pening tu. Tu kena, kadang-kadang ada tempat-tempat kena gabung dua-dua maklumat. Ni baru boleh dapat hukum betul. Awak sikit banyak yang kita tahu, kita kerti lah boleh cerita. Yang lebih-lebih tak kerti juga. Mana orang pandai proses lah. Demo pula kerti sains dan tak kerti pula hukum syarak. Benda yang tak nama istialah, dia panggil istialah. Kacau ke tu? Baik. Su'ru akula hayawanin tahiran. Falau tanajjasa famuhu summa waligha fi ma'in qalil aw ma'in fa in kana ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu bi ghuluhi fi ma'in kasir aw jarin lam yunjishu wala hiran. Kita falau tanajjasa famuhu, kalaulah jadi najis mulutnya, mulut hayawanan tahir. Contoh jadi najis ni kucing lah, mudah kan. Kucing, mulut dia jadi najis. Pasal apa? Dia tangkap tikus, dia makan tikus. Tikus, bila dah kena makan, tikus tu bangkai, mulut kucing tu, hukum mulut yang makan bangkai ya. Jadi air liur dia, daripada bangkai yang bekas mulut dia yang makan bangkai tu, maka mulut dia pun najis lah. Asal air liur dia tak najis. Maksud air liur hayawan yang tahir. Cuma dia cemar lah. Tapi tak najis. Jadi kalau kucing ni, mulut dia pun tak najis. Suma waligha, jilat ia. Faham ni hayawan tahir tu. Contoh saya sebut kucing. Dia jilat fi ma'in qalil, pada air yang sikit. Kalau air sikit, au ma'in ataupun ma'i. Dia jilat bukan pada air tapi ma'i. Misalnya ada susu dalam cawan, dia pergi jilat susu. Susu mahal lah tu, sekotak RM50. Dah 1 liter. Dia pergi jilat. Mulut dia baru lepas makan tikus. Fa'in kana. Apa-apa tafsil. Nak jawab masalah tu macam ni. Macam mana mulut kucing yang lepas makan bangkai tikus, dia pergi jilat. Macam ni. Fa'in kana ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu bighuluhi fi ma'in kasir. Jikalau kata dia adalah kana wulu tu adalah jilatan haiwanan tahir tadi, ba'da ghaibatin, selepas daripada ghaib sekali, maksudnya dia hilang daripada dengan mata kita. Hilang tu yumkinu fiha, mungkinlah fiha pada ghaibah tadi, pada masa dia hilang tu, taharatuhu, jadi sucinya ia fam, mulut dia tu boleh jadi suci. Macam mana boleh jadi suci pula bila dia koma? Tak, jadi suci bi wuluhi, dengan sebab menjilatnya ia haiwanan tahir tadi, bima in kasir, pada air banyak. Memang keliling rumah ada kolam atau ada tempat-tempat yang istilahnya ma'in kasir, dia jilat. Au jarin, atau air yang mengalir. Ada sungai, ada parit. Parit pun ada waktu ihtimal dia boleh jadi suci kan. Air itu jarin, mengalir. Dia jilat-jilat, boleh jadi dia pergi jilat dalam minum tu. Lepas tu dia ghaib. Dia memang baru lepas makan tikus, tapi dia tak, kita tak nampak dia. Boleh jadi dia dah minum tempat lain.
Memang ada tempat keliling kita, ada kolam, ada air mengalir apa. Lepas tu dia main jilat air dalam baldi ni. Ni. Jilat. Najis tak? Tu dia kata, lam yunajjishu. Tak menajis ia haiwanan tahir tadi. Huwa gane ma'in qalil. Air banyak lagi lah. Memang tak ada masalah. Tapi air sikit tu. Tak menajis. Tapi syarat dia hilang daripada pandangan mata. Kata dia walau hiran. Sekalipun walau kana haiwanan tahir tu hiran. Kucing sekalipun. Disebut kucing pasal golib kucing ni tangkap binatang, makan, mulut dia mutanajis dan dia akan jilat air. Kucing orang perangai tu. Disebut kucing tu pasal kucing yang selalu ada keliling rumah kita. Kalau jenis memang mendikus pula, suka tangkap tikus apa. Kalau nak hukum lepas dia makan tikus tu macam mana, inilah dobit dia. Jadi kalau dia tak pernah hilang pada kita, dia makan tikus, tengah makan tu, atau dah habis makan, dia kunyah habis ekor, lepas tu, kita tengok dia jalan, dia pergi kat air sikit, air dalam baldi, dia jilat. Najis. Pasal memang tengok depan mata. Lepas ambil tikus, dia makan tikus. Yang ni, asal dia. Maksudnya memang tengok mata. Dia pergi makan, dia pergi jilat. Mulut dia pun tak najis. Air tu pun tak najis. Yang tu yakin najis. Adapun bila dia pergi, hilang, ihtimal dia minum tempat lain, ni diminum pula, boleh jadi minum kali kedua. Minum yang tu dah menyucikan mulut dia. Memang bukan syarat dia kumur apa pun. Pasal lalu air pada mulut dia, pada haiwan tahir, yang tu hukum suci. Jadi bila dia main minum kat baldi kita, suci. Kalau dia tak ghaib pada kita, memang tengok depan mata, dia makan tikus, lepas tu pergi jilat air, tu confirm najis. Ala yakin. Siap. Kaedah ni ya, kaedah kita sebut itu asal dengan ghalib. Kucing asal binatang suci. Jilatan dia suci. Ghalibnya dia memang makan benda-benda yang nama bangkai. Tambah pula tak ada orang jamu makan macam mana zaman lah ni lah kan, makan makanan kucing lah apalah. Memang dia ni makan nanti tikus, semua jenis-jenis yang mulut dia akan menyebabkan jadi najis tu. Kalau dia memang ada hilang, antara dia hilang lenyap daripada pandangan kita, dia minum, dia haiwanan tahir tu asal. Ghalibnya duk makan tikus lah apalah, ikan lah, perut ikan lah orang bagi dia makan. Ghalibnya najis, tapi dia haiwanan tahir tu asal. Asal dengan ghalib mana asal. Tu koin yang ada dalam fik kita, nak bagi ingat dobit tu, antara asal dengan ghalib, menang asal berbanding dengan ghalib. Dengan ghalib. Setelah kita pergi semayang musim Covid, dalam masjid dah penuh, dia sampai belakang ni, sampai betul-betul depan tandas. Lantai suci, ghalib, tandas, macam-macam hal lah. Ghalib. Tapi ada tak nampak tai air kencing apa depan mata, ada? Tak ada. Betul macam mana? Harus semayang itu. Boleh. Tak gamak kalau carilah pelapik apa sejadah apa kan. Nak sujud atas lantai tu sendiri macam mana? Walaupun lantai itu basah, selagi memang bukan air najis. Kau nampak tai berak cari berselepet atas lantai, itu lain cahaya lah. Ni tak ada. Ghalib memang macam cahaya lah. Ada orang pakai selipar, tak pakai selipar, ada yang reti, tak berhenti, bak suci. Ghalib tu. Ghalibnya memang bengong orang yang ramai. Itu ghalib. Tapi asal lantai, asal air suci. Macam mana asal? Mana asal? Itu asal dengan ghalib. Mana asal? Mana asal? Memang kuat tu dalam fiqah kita banyak. Banyak. Sebut lalu tu. Pasal yang tu memang kuat asal kita bicara sini. Itu kalau kucing tu asal binatang suci. Ghalib makan bangkai. Tikus lah apalah. Tu jilat air. Selagi tak nampak memang lepas dia makan bangkai, dia pergi jilat. Jilatan air tu suci.
pesan orang tua-tua dulu, jangan usik dia. Itu satu lagi syarat. Itu syarat tambahan, tak ada dalam kitab. Itu praktikal orang tua-tua. Kucing kalau tengah minum, jangan usik dia. Sebab bila usik, dia muntah. Dia muntah air tu. Tak payah try tak? Kucing, kalau tengok dia cari air apa kan. Memang budak-budak suka ambil cebok. Bagi kucing makan. Bagi kucing minum. Jilat. Dia jilat tu, cuba usik badan dia. Tu dia muntah. Bila dia muntah, air tu jadi najis. Kalau dia minum dalam kolah besar, tak ada masalah apa lah. Tapi betul orang tua dulu, kucing minum jangan usik. Kalau pasal antara kolib dengan asal, benda asal dia suci. Kalau dia minum air dalam baldi, jangan usik dia minum. Pasal dia minum, dia terkejut, dia muntah. Tak payah bertry nak. Kucing banyak ni. Dia bawa pada rumah lah apa ada. Bila dia minum, try usik badan dia. Memang kucing ni bila usik badan dia ni. Try tak? Kita ngaji yang, orang tua-tua dulu, dia perhati macam tu. Dia perhati. Pasal tambah orang dulu, memang kucing ni bela binatang dalam rumah, apa kan. Tangkap tikus apa. Saya kecil-kecil, memang mak pak bela tikus lah. Bela kucing. Bela tikus lah. Bela kucing. Arwah ayah. Kucing saya, sampai saya duduk Kuala Lumpur lah, ada kucing. Bila saya dah tak duduk rumah, duduk masuk pergi pondok apa, tak ada lah. Kucing ada nama. Nama apa? Pungut. Nama kucing tu Pungut. Tak apa? Orang buang kat stesen kereta api. Pungut bawa balik. Pungut lah. Pungut. Buang. Nama kucing tu. Tak apa? Orang buang, apa ambil kutit balik makan. Pergi makan. Bagi bawa balik tu tak apa? Saya tikus banyak. Yang jenis menikut ni cukup best. Ada tikus je. Dia duduk atas lah. Pandai lah tu. Cekap. Kucing sekarang banyak bodoh. Kita bagi buka dalam perangkap tu kan. Dia tengok. Kucing dulu kalau dapat dalam perangkap tu, dia tengok dalam perangkap tu, dia tak pergi mana lah. Kalau kita lepas tu, memang dapat lah. Kucing lah ni, kalau kita lepas tikus tu lari, dia tengok itu. Dia takut dengan tikus tu pun ada. Tikus pun dah besar, lari, tikus tu menang daripada kucing. Ni kucing lah ni tak boleh harap. Kucing zaman moden, zaman tak tahu. Banyak kucing bodoh lah ni. Dah tak ikut tabiat kucing. Ada lagi kucing yang mengikut ni. Tapi banyak kucing tak macam dulu lah. Saya ingat kucing nama puang, pungut. Zaman saya besar sikit, saya bela kucing tu. Bela pun kucing-kucing orang buang lah. Tak ada lah saya saja pergi cari kucing. Ada kucing saya nama Koko. Pasal warna dia Koko. Tu bela pasal dia kelahi. Mata dia buta sebelah. Kesian tengok. Untuk ambil minyak ikan goreng tu, ambil sapu. Ambil sapu, dia jilat. Lama sembuh. Apa, tak boleh nampak kat lah. Luka dia tu sembuh. Yang telinga berkurap apa, orang petua, orang tua. Tapi betul lah sebab minyak goreng ikan tu, ambil minyak tu, sapu telinga dia. Dia ambil dia jilat. Dia nak jilat telinga tak sampai. Dia akan guna tangan dia sebagai alat untuk dia nak jilat tu. Nyentuh nanti telinga dia baik. Ada kurap apa. Ni dia mau duit banyak. Pergi klinik haiwan aja. Siap lah RM50, RM80. Mahal daripada kita pergi klinik ni. Tu sikit cerita apa asal Ghalib. Cerita kucing lah saya tu. Asal Ghalib. Asal Ghalib juga kaedah kita sebut bab duit kan. Duit ni kertas. Suci lah. Tapi Ghalib ni macam mana? Macam-macam tempat pergi dia singgah tu. Sayur, kedai, tangan pun orang Islam, orang Cina. Ikan, ayam. Kata-kata mana ada orang pergi basuh. Untuk duit tu suci ke? Asal suci. Tapi kalau memang tengok dengan mata, memang
kita yang memperlakukan muamalah tu sendiri, duit yang di tangan kita, kita ambil daripada duit daripada orang yang memang najis di tangan dia, lepas tu kita pun dalam dompet kita, duit tu tak maaf. Pasal dia bukan asal dengan ghalib, atau memang yakin najis. Yang tu kena faham. Misalnya kita beli ayam. Beli ayam pun kan kita pegang ayam, ada air dalam baldi tu, celup. Mutan najis lah semua tu. Walaupun celup kan. Walaupun air tu bersih. Tapi air sikit celup. Dah kita najis lah. Tu ikan pun sama. Lepas tu, kita berapa ayam ni? RM42 bagi dia RM50. Tangan ni pun pegang ayam. Pegang ayam, potong-potong ayam. Dia basuh-basuh baldi gitu. Dalam baldi, najis semua tu. Waktu dia kita bagi RM50, dia pulang balik. RM8. Saya jual ayam sebanyak harga RM40. Kita pun ambil lah. Ambil tu bawa dompet balik. Dompet tu masa semayang ada. Hanya buat bodoh. Pasal kita yang terima daripada orang tu pegang ayam tu. Duit tu tak maaf. Yang tu pasal nampak depan mata macam mana kucing kita tengok dia makan tikus, dia pergi jilat air. Air tu najis. Ni, kita bagi duit, dia pulang. Dia pulang tu, yang ni, kita yang tengok depan mata, dia pegang duit ayam, ikan, dia pegang tangan dia yang mutan najis tu. Duit tu balik kena masuk. Kalau tak masuk pun pergi kedai lain, jual. Orang lain tak tahu punya pasal. Tapi kat kita, duit tu, kalau kita bawa dalam dompet, tambah pula tangan kita mutan najis pula, pergi pegang pula dompet. Memang kita tahu tangan kita menajis, pegang dompet, dengan dompet tu najis. Kalau duit tu najis. Tu kena cerdik tu. Kita kadang benda-benda macam tu, kita buat bodoh sikit. Dia pasal tak pakai. Bengong. Bila bengong tu, nak kata apa, memang bengong pun. Handset pun sama. Handset. Tangan ni pilih-pilih ikan, dia ayam. Lepas tu, tit. Halo. Tangan tu dah bukan ayam lah tu. Pegang handset. Semayang, handset tu dalam poket. Yang kita pegang ayam tu. Nanya lah tu. Tu bodoh nama dia. Bodoh. Kunci kereta sama agak. Kunci kereta. Pegang ayam. Nanya orang najis. Pegang kunci kereta. Buat. Lepas tu, nak semayang, kunci kereta pun dalam poket. Kena faham tu. Saya yang kunci kereta dulu, kunci motor, saya bukan letak sebarang. Nak bubuh atas meja ke apa ke. Takkan bubuh tempat najis. Semua tempat saya jaga dulu. Tengok dia orang lah ni tak pakai ikut dan campak dan. Semayang, kunci pun dalam poket. Saya orang buat lari, nanya pula kan. Tu nanya tapi bagi reti, bagi pakai tu. Bagi reti mana yang nama suci, tak nama suci. Wa illa fa najisun. Qala Syekhuna Kasayuti, berkata guru kami. Dia sebut Syekhuna tu Ibnu Hajar. Kasayuti. Qala ni taba'an li ba'dil mutaakhirin. Hal keadaan dia mengikut bagi sebagian pada ulama mutaakhirin. Ita annahu yufa an yasirin urfan min sya'ri najisin min ghairi mughalazin. Dia kata dimaafkan daripada sedikit pada uruf. Sedikit pada uruf. An yasirin urfan min sya'rin najisin, daripada bulu najis, min ghairi mughalazin, lain daripada binatang mughalazah, anjing babi. Kaedah kita orang tak Syafi'i. Jadi kalau sikit bulu najis, maaf. Sikit tu uruf lah. Itu kalau orang bela kucing jenis kucing, bulu kucing yang memang bertabur dalam rumah. Yasir urfan
bulu kucing, tanggal memang najis. Yu'fa. Cuma atas orang kata asal bulu kucing yang berhukum, najis. Jadi kaedah yang terbaik, jagalah najis tu. Jagalah najis tu. Tapi kalau dah sampai payah nak jaga, yu'fa ni yasir urfan. Jadi kalau memang banyak kapet najis, ada bulu kucing, ni bulu kucing, bulu kucing. Kalau jenis tak boleh jaga itu, nak bagi suggestion macam ni, tak usah bela kucing lah. Kalau nak bela kucing, kan berak dia kita jaga. Bulu pun jaga. Pasal macam mana berak dia najis, bulu pun najis. Jadi, adakanlah satu vacuum, bukan payah pun kan. Vacuum untuk khas vacuum kat kapet-kapet ke apa, kat sofa kucing duduk. Jenis ada bulu dia yang tanggal tu. Jadi, ya, tambah kita nak sembahyang, tambah ada bilik khas kucing, bukan masuk bilik tu. Jadi kena jagalah bulu-bulu kucing tu. Itulah bahasa dia. Jaga. Macam mana pun yang najis. Hukum asal tetap. Kita bukan ulama', bukan ahli mujtahid nak istinbat hukum sendiri. Pakai je ulama' dah pakai, dah sebut. Yupan yasir urfan sya'ri najis min ghairi mughalatin. Wa min dukhani najasatin. Baik. Waktu itu juga yu'fa daripada asap najis. Asap najis. Duduk dekat kanan lembu. Memang orang duk proses tek lembu apa. Ada hari dia bakar. Bakar tek lembu kering tu. Asap dia, antara aliran asap tu, rumah kita. Dukhan najasah ni macam mana? Yu'fa. Pasal bukan senang nak jaga asap. Melainkan kalau ada sebut dalam bekah yang tak maaf ni, asap maaf. Tapi kalau jelaga dia tak maaf. Jelaga tahu kan? Jelaga ni habuk-habuk hitam yang keluar daripada bakar tek lembu tu. Tengok kat baju kita, habuk apa ni? Ni habuk tak lembu lah ni. Habuk tek lembu tak maaf. Tambah pula baju kita basah, habuk tu lekat, konyok, ada lain. Jelaga arang tu. Arang bekas tek lembu yang dibakar tu. Tak maaf. Pasal memang ain najis ada kat orang. Itu tak maaf. Kalau semata-mata asap, tak ada apa. Wa amma ala rijli zubabin wa in ru'ya. Dan juga yu'fa amma an rijli. Bukan rajuli macam tu. Macam lajak tadi. Amma daripada barang yang ala rijli zubab. Yang ada di atas kaki lalat. Lalat kaki dia yang berbulu tu. Dia pijak tai ayam. Bukan pakai kasut, lalat. Waktu bila pijak tai ayam, lepas pijak tai ayam tu, lalat pijak tai ayam kan? Maksudnya dia hinggap ke tai lalat, ke tai ayam kan? Hinggap sama belacang kita. Tak pun nasi goreng 4 tayar. Bukan 2 tayar, 4 tayar. Buat lawak bodoh je tu. Duduk tu ngit. Macam mana? Walaupun lepas daripada hinggapkan najis, tu disebut wa in ru'ya, sekalipun boleh dilihat najis yang ada kat kaki dia. Ni nampak ni. Dia hinggap tai ayam busuk tu pula tu, tai ayam monel. Hinggap lalat pun lalat hijau tu. Four tu pula tu kan. Hinggap atas sampai belacan. Tak pun nasi goreng ke apa, nasi goreng ikan masin ke apa. Macam mana? Dia siap kunyah kaki, kunyah mata dia. Kosok kaki belakang dia. Kan lalat perangai dia gitu kan. Tu najis tak kita punya makanan tu? Yu'fa. Geli memang geli lah halau tu kan. Tapi yu'fa. Memang tak bisa dengar lagi pun ada orang kata, dah hinggapkan tai ayam. Hinggap ni. Tak saya tak bisa dengar lagi. Kalau ada orang macam tu pun punya pasal. Kata dia wa'in ru'ya, sekali pun kita tengok dia hinggap tai ayam ni, dia hinggap dekat tempat belacan ni. Cuma kalau dia bertelur, asal telur kan semua suci kan.
Tapi telur lalat tak, dia beracun, dia mabuk. Satu antara dia orang pernah ambil gambar dalam WhatsApp pun ada rasa yang nak sebab botol susu tak tutup, lubang putih tu, dia main bertelur tu. Bertelur dalam lubang. Satu siapa yang anak-anak isap botol ni, susu botol tu jaga sikit situ lah. Tutup, satu suruh tutup. Pasal tutup tu lalat tentang najis tu tak najis. Tapi telur dia tu. Telur dia beracun. Telur dia memabukkan. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Mahir mana ni? Ha? Mana ni? Aku sampai semalam. Duduk sini lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sampai pintu buka kan. Sepeda buka pula lah. Tak bagus tak je. Saya tunggu tadi. Allah. Dukhani najasa. Baik. Wa ma ala manfadhi ghairi adamiyyin mimma kharaja minhu. Dah maaf lagi. Yang ni disebut banyak ma'fu ni. Dari najis yang maaf. Dan juga wa ma ala manfadhi ghairi adami. Apa yang ada di atas manfas. Manfas ni lubang pelepasan. Maksudnya dubur lah. Kan? Kubur atau dubur. Binatang ni yang ghairi adami. Lain pada anak Adam. Pasal kucing kencing berak, mana pernah istinja. Jadi kucing tu dia berak, lepas tu kita sembahyang dia naik atas kita, batal lah sembahyang. Situ lah kan. Yu'fa. Daripada manfas dia tu, punggung dia tu. Pasal mana ada kucing jalan pakai kasut, mana ada kencing berak dia basuh. Memang tak ada tak? Lepas tu najis tak? Asalnya memang najis lah, tapi yu'fa. Kaedah apa ni? Asal dengan ghalib. Binatang tu haiwan tahir. Dia ghalib mesti kencing dan berak kan? Dan dia tak pernah basuh. Ghalibnya najis. Asal dia haiwanun tahir. Antara asal dengan ghalib mana asal. Tu besar tu kaedah tu. Nak faham tu. Pasal faham tu dia boleh selesai banyak masalah. Banyak isu. Cuma kalau lagi banyak kita fikir selesaikan isu asal dengan ghalib tu, fahamlah kita apa yang ulama' dah hurai dalam kaedah-kaedah mana suci, mana najis, mana maaf tak maaf tu. Jadi kalau kita sembahyang, kucing naik, kucing memang tak pernah istinja, kencing berak dia naik atas kita, tak batal sembahyang. Tapi kalau anak pakai pampers, naik atas kita, batal sembahyang, pasal pampers dia tu. Disebut pun ghairu adami kan, ghairu adami. Jadi kalau anak Adam, anak kita kencing seluar pampers tak pakai, tapi dia kencing kodan, berak pun tak basuh, dia berak dia tak basuh, waktu kita sembahyang dia naik. Tu najis. Pasal kita ada taklif untuk pergi basuh anak kita yang bawah penjagaan kita. Tapi kucing dia berak, tak ada taklif pergi basuh punggung kucing. Lawak bodoh tu satu tapi nak pergi hukum, pergi faham tu. Tak boleh nak kiaskan anak kita dengan kucing, mana boleh. Satu anak pakai pampers, tambah pakai pampers, memang pampers tu tak melomorkan najis. Tapi bila dia naik atas kita, dia tu bawa najis atas kita. Kalau kucing memang agak, tapi kucing lain pasal dia ada yu'fa antara usul asal dengan ghalib. Kalau anak kita lain, dia memang kena yakin suci. Babak tu orang tak faham, dia borong semua. Dia borong semua. Anak dia yang kecil tak basuh, pakai pamper pun naik, kata dia, tak apa. Itu kucing naik, batalkan sembahyang. Alamak, jangan buat bodoh itu kan. Saya tak ada bahasa saya, bodoh je kena. Pasal ada benda tak ngaji lah. Lagi elok, lagi faham. Jangan buat ikut sendiri. Apa nak sebut tadi. Jadi kucing naik atas kita, walaupun dia lepas berak, dia tak basuh, dia naik atas kita tak batal. Itu pun selama-lama punggung ialah punggung.
Kubul dia kubul, dubur dia ialah dubur. Yang memang tidak ada ain najis dekat punggung dia. Kalau dia lepas berak, ni memang dia jilat apa tu satu hal kan. Dia naik atas kita, punggung dia tu ada tai. Ni tengok ni. Tengok punggung, alah berselepek tai dekat atas punggung. Tu bukan ghalib. Memang tai. Batal memang. Ataupun dia pancut. Bila pancut tu pula dekat dengan dinding, percikan daripada pancut itu ada kat bulu dia. Bila dia naik atas kita tu, terasa basah kat punggung dia tu. Pasal percik air dia pancut tu, kena kat bulu dia balik. Terasa kat kaki. Pegang kat kaki pula. Alerka punya bau. Macam mana? Tu bukan ghalib. Tu memang air najis. Tu batal. Ini fahamlah asal dengan ghalib tu. Ini tu kena faham asal dengan ghalib dengan benda yang memang ada. Bukan asal, bukan ghalib. Tapi air najis tu memang ada kat kucing. Jadi kalau kucing yang memang dia berak kecil tak basuh, kasut pun tak nak pakai, kita semayang dia naik. Dia naik tu tak batal. Pasal yu'fa, asal dengan ghalib, sebutlah kaedah tu. Cuma bila dia bangun, tengok ada bulu tanggal tak? Kalau ada bulu tanggal, bulu tu yang menyebabkan batal. Bukan kucing tu, bulu dia tu. Pasal bulu dia tu yang najis. Kalau bekas, sekali lagi dia sebut, bulu tu pula, tadi kena tengok, adakah memang dia naik-naik dah tanggal bulu, ataupun masa dia naik tu tak tanggal bulu lagi, lepas dia naik tu, dia nak turun tu baru tanggal. Kalau boleh ihtimal macam tu, dia naik tu tak batal lagi. Pasal naik bukan terus tanggal bulu. Dia kena gesek, dia golek-golek atas kita baru bulu dia akan tanggal. Kalau dia tak dah bergolek, tak batal. Kalau dia dah bergolek atas kita ada bulu, tanggal, batal. Kita pun masih dalam semayang lagi masa dia duduk golek tu. Dia naik atas kita tu. Kena tengok semua keadaan tu. Kena reti. Jadi asal nak sebut yang mana asal, mana ghalib dan memang ada ain najis tu. Berarti situ lah. Jadi asal yang sebut yu'fa ni yang kat punggung tu, kubul dubur yang ghairi adami. Mimma kharaja minhu. Ya. Wa dharkut tayrin wa ma ala famihi wa rausin warausi ma nash'uhu minal ma'i au baina awraqis syajar narjil allati tustaru bihal buyutu anil muftir haitsu ya'suru saunul ma'i anhu qala jamun. Wa dharkut tayrin, dan seterusnya yang yu'fa. Ya, yu'fa. Dimaafkan daripada tai burung. Tak habis baca kita. Tengok dulu yang belakang. Tai burung wa ma ala famihi, dan juga apa yang ada di atas mulutnya, mulut burung. Warausin, dan juga tai, warausi ma nash'uhu minal ma'i, dan tai barang binatang haiwan nash'uhu yang terjadinya ia minal ma'i daripada air. Binatang yang memang dia binatang air. Dia ada tai dia tapi nash'uhu minal ma'. Baca dulu. Au baina awraqi syajar, ataupun nash'uhu, dia ni hidup baina awraqi syajaril narjil. Dia hidup nash'uhu ni. Baca di rausi ma nash'uhu. Jadi tai burung dan tai binatang yang dia jadi daripada air. Maksudnya memang dia tu hidup dalam air. Au baina awraqi syajar, ataupun dia hidup di antara celah-celah daun-daun pokok narjil. Narjil kelapa.
Pokok-pokok kelapa alati yang pokok kelapa ni tustaru bihal buyutu yang ditutup biha bi syajaril narjin, pokok daun kelapa ni buyutu akan rumah. Memang dia hidup di celah-celah daun tu. Taik-taik binatang serangga yang memang duduk celah-celah daun tu. Itu juga binatang yang memang duduk dalam air, memang dia duduk dalam air, pelantai kecil-kecil halus-halus tu ke. Yang memang duduk dalam air. Anil muftir tustaru bihal buyut anil muftir. Ada dia. Dia kata sebut tu pokok kelapa termasuk juga pokok-pokok lain lah. Pokok nipah apa. Yang memang binatang ni dia duduk di celah-celah daun-daun tu. Taik yang ada pada binatang yang hidup di celah-celah tu. Celah-celah daun tu. Jadi tu staru bihal buyut anil muftir ke anil matar. Bayang benda yang muftir. Apa benda muftir? Kitab, ada kitab murah ni. Tutup rumah daripada matar. Ada fa lebih. Tutup rumah daripada hujan. Haisu yang suruh baik. Yu'fa. Maaf daripada taik binatang macam ni. Haisu suruh saunul ma'i minhu. Sekira-kira susah nak jaga air anhu daripada raus. Daripada taik. Dobit dia susah jaga lah. Jadi kalau tak susah jaga, memang nampak najis. Najis tu pula ada sekali-sekala. Tak maaf lah, najis tu. Zaman saya duduk dengan Datuk tu, pasal memang ada pondok yang atap dia atap nipah lagi. Tak nipah lah, tak adalah buat daunnya. Daunnya rasa tak saya tengok lagi. Orang pakai bumbung pakai daunnya kan. Duk ingat duk ada, atap nipah dia. Dia memang sampai satu masa, kalau yang baru elok, jarang ada binatang bersarang itu. Tapi bila dah lama, bubuk-bubuk pun ada. Antara bubuk-bubuk yang duduk daun kering ni, antara yang ada lipas pun ada. Lipas pun ada. Lipas pula tu dah banyak sangat, kena angin tiup, tabur habis. Tek-tek lipas. Mana boleh jaga kan. Jaga. Untuk kadang kita nak masak tu, Allah baldi tu, ambil air pun, air paip bukan ada lah pondok, kena ambil air. Jadi nak jaga jangan pergi masuk tu, tutup lah, ambil lah talam tutup. Tu untuk tempat kita nak masak ni, kadang tengah masak, angin duk tiup tu kan. Jadi buat apa? Cari plywood apa sekeping, tutup lah atas tu. Pasal benda boleh jaga lagi. Jangan duk biar selamba yang angin tiup, masuk taik lipas tu, masak yang nak lerka je makan. Betul ya. Kan dobit dia susah pelihara. Dah sampai tahap susah, yang tu baru yu'fa. Selagi boleh jaga. Dan kena ada perangai sentiasa cermat dengan benda-benda najis. Pasal najis ni, dobit najis pun kalau sebut dalam kitab, dia ialah benda cemar yang menegahkan sah solat haitsulah murakhisa, pada ketika tak ada rukhsah. Jadi dia boleh menegah solat tu. Itulah jaga sangat. Zabat duduk depan tu. Situ dulu. Qala jam'un. Yang ni dia sebut masalah tikus apa pula. Zaman dia tulis ni, zaman tu ada lagi lah kan. Jadi rumah-rumah kita lah ni. Semua dah hebat-hebat dah rumah. Mana ada pakai daun nipah. Ada lagi lah. Nak kata tak ada langsung tu, mohong kan. Tengok Ustaz Abid Liu pun pergi rumah. Tengok, ya Allah. Kesian tengok rumah. 9 beranak. Anak 9. Laki. Menjaga kubur.
Anak jaga kantin, oh kesian tengok. Kita tak adalah tengok susah macam dia, susah-susah kita pun tak pernah yang tu lagi. Oh, ada orang macam tu hidup dah ni. Maksudnya ada lagi orang susah kan. Apa nak sebut, kita hidup ni banyak senang banyak lah. Ngaji lah lagi betul. Pondok pun dah lah free. Oh, tak kena bayar. Betul. Buat tak jaga pula, semak. Naik selipar atas pondok pula. Selamba. Tak jaga kebersihan langsung. Budak mana saya tak tahu lah. Bukan budak sini, budak Afrika tu. Naik selipar ni. Dia betul-betul angkat atas pondok dari katil tu. Naik dengan selipar. Lantai pondok tu macam jamban dia. Seluar pakaian longgok-longgok atas pondok. Longgok-longgok. Dengan bau masam apa. Ya Allah. Dah lah duduk pondok peri. Tak ada sikap nak apa-apa. Nak jaga diri, nak jaga kebersihan tu. Ya, ada setengah macam tu. Kita boleh tengok perangai dia macam mana. Yang tu kalau keluar pondok esok tak tahu macam teropek tu. Kau dah biasa dengan rumah dia macam rumah sakit kot. Rumah sakit. Dah biasa yang tu kot. Dah tu tengok rumah macam rumah sakit, pondok pun pondok sakit. Ada orang kata macam mana rumah dia macam tu pondok dia. Memang perangai orang macam tu. Nak tahu tengok perangai dia, tengok pondok dia. Tengok pondok dia kemai, orang dia kemai. Lalu pondok dia berserabut, orang dia berserabut macam tu. Ya, sebenarnya pondok seorang-seorang ni kalau duduk seorang-seorang, dia menunjukkan peribadi tuan duduk. Ya, ngah sebut. Kami dulu siap ada pondok terbersih, pondok terkemas, pondok lawa. Ada pondok dulu, ada geng-geng saya dulu. Memang selalu dapat kat dia. Pondok dia kalau masuk macam hotel. Bayang tak, pondok jadi macam hotel. Apa dia buat? Dia beli kain murah-murah. Dulu jual bandel ni banyak. Jual bandel. Kain-kain bandel dia buat. Dinding tak dikemas. Dia ambil paku tekan. Dia buat simple dia buat. Tapi dia buat tu kemas pondok dia. Macam hotel. Macam dinding ni. Macam dinding hotel ni ada wallpaper. Cantik dia buat. Ni tengok. Ish. Macam tak duduk pondok yang masuk pondok dia tu. Macam tak duduk pondok. Macam duduk hotel. Bayang tak macam mana dia buat pondok ni. Ada yang kita tengok, ya Allah. Dengan selipar nak atas, dengan baju duduk melonggok, masam, pesam. Dengan pinggan belanga. Belanga ni pungkok dia punya hitam. Macam mana dalam belanga tu pun hitam macam mana pungkok dah. Dia tak pernah gosok. Bagus kita orang pondok macam perangai. Kata, kita boleh kenal peribadi orang dengan tengok dia. Tengok dia jaga pondok macam mana. Urusan pondok, management dia dengan pondok dia macam mana. Kita tahu peribadi dia macam mana. Kami dulu siap ada pertandingan. Pondok tercantik. Kami tahu lah. Ada jatuhan kuasa lah tu. Yang pergi semak satu. Pondok terkotor ada. Tu untuk alert lah. Supaya jangan naik highlight. Kalau tengok tak ada terkotor tu, tak adalah buah nama tu. Kalau ada yang teruk tu, buah lah. Bagi dia orang alert sikit. Ni jangan sampai kena sebut nama. Betul Siap ada hadiah awak lagi dulu. Apa cerita ni? Cerita pondok lah sikit. Tuan. Itu dulu. Ada soalan? Tuan Ustaz mengenai sebut tadi bulu yang bercerai tu kan. Yang banyak boleh dimakan tu. Kalau sel haiwan macam ayam tu atau udang tu, sekarang ni diproses. Sel tu dibiarkan menjadi daging. Dan macam ayam lah. Macam udang jadi udang. Jadi dia tak orang tak melalui udang situ. Ambil dia panggil apa? Sentuh sel apa nama dia? Ada nama kan? Maksudnya ambil daripada sel udang tu, buat udang, tiruan. Betul? Tanya apa? Itu kalau udang, itu kalau ayam. Dia makan dia dulu. Dia biarkan sel tu untuk jadi ayam. Macam tu kan? Macam tu tak? Jadi daging ayam. Sel daging tu.
Stem cell kan panggil kan? Stem cell kan? Sintetik ni, proses sintetik. Stem cell lah kot istilah dia tu. Apa saya nak sebut ni? Cuma dia kalau daripada ayam lah, kalau ayam tu halal lah itu kan. Kalau benda yang haram, biarkan daripada stem cell yang haram lah itu kan. Cuma atasnya boleh dimakan. Asalnya memang boleh makan ayam tu. Tapi stem cell tu dia biarkan, macam mana proses dia biak tak tahulah kan. Dia boleh kembangkan sel haiwan tu. Dia ambil stem cell, dia rasa istilahnya stem cell tu. Itu pun tak panjang kaji buat tu. Kalau dia boleh biarkan untuk banyakkan dia dengan tak payah udang, tak payah ayam. Tapi ya, masih lagi boleh rasa ayam dengan sel ayam yang dibiarkan untuk menjadi macam ayam. Yang tu kot bahasa dia kan. Cuma kalau daripada ayam, dia ukur ayam lah. Dari nisbah makan boleh makan, tak ada masalah. Asal dia sel yang memang boleh makan lah. Dia tu sama macam tu lah, kalau disembelih dulu ke pun haiwan tu kan ambil ayam hidup dulu. Benda tu hidup. Kalau ambil ayam hidup. Tak tahulah. Kalau ambil daripada stem cell yang bangkai, maksudnya kalau binatang tu hidup, dia ambil stem cell dia masa binatang tu hidup. Jadi kalau bulu, memang ada binatang yang boleh dimakan, bulu dia cerai, memang bulu dia tu tak najis. Tapi kalau ambil organ dia, lembu, seekor, potong peha dia. Faham nak sebut apa kan? Potong peha dia, nak sembelih banyak sangat. Ambil peha dia, potong, buat goreng. Lepas tu esok ambil peha sikit lagi. Lembu tu dah sambung hidup tapi menderita kena potong daging tu. Tuan-tuan, saya nak cerita apa? Daging kalau tanggal daripada binatang hidup, tu bangkai. Itu bangkai. Jadi kalau stem cell tu ambil daripada daging, cubit sikit ke apa, stem cell ni biarkan dia. Pasal mesti daripada binatang hidup. Mesti daripada hidup tu boleh biarkan stem cell dia. Bukan daripada binatang sebelah, sel dia dah mati. Kalau kena ambil binatang hidup ni, dia makan bangkai lah selama-lamanya. Pasal nak sembelih apa? Bukan ada sembelih apa. Kalau macam tu dia najis. Pasal yang suci kalau bulu pelepah apa bulu ni. Tapi kalau daging, sel, dia lah najis. Daging najis. Kalau kaki ayam terpotong masa dia hidup, ayam tu hidup, kaki dia terpotong, najis. Kita baling pisau ni, tu kaki ayam satu peha potong. Tu sembelih. Yang sembelih yang lekat dengan ayam, tu suci. Yang kaki dia satu potong tanggal, tu najis. Zaman saya dulu duduk dekat kuarter kereta api, lembu, kereta api tindih. Sepeha hilang. Lembu tu, sembelih. Yang dah terpotong tu bangkai. Yang lekat dengan kepala dia yang sembelih ni, tu boleh makan lah. Pasal dekat dengan dia. Yang dah tertanggal pada dia masa dia hidup, bukan bulu, tu juzuk dia. Tu bangkai. Jadi kalau stem cell tu ambil daripada binatang hidup, dia bangkai. Bangkai. Itu bangkai. Tak boleh makan. Kalau binatang yang macam tu lah. Kalau udang, tak apa lah. Pasal udang, tak syarat dia dimasak. Lepas tu tak syarat sembelihan. Stem cell daripada udang, daripada ikan, tak ada masalah tu. Yang tu boleh dibiarkan. Tapi kalau ambil daripada lembu, daripada ayam, tak boleh Pasal stem cell daripada binatang yang kena syarat sembelihan, stem cell itu adalah bangkai. Kalau binatang yang tak syarat sembelihan, macam udang, ikan, yang tu halal. Ikan tu misalnya hidup, potong dia, ambil ekor, kepala jalan ni. Tak apa? Kan? Dia menderita apa tu, habis dari sisi hukum makan tu boleh. Allah. Lama tak je kita kedua ni. Ramai pula dia orang ni. Yang tak ada orang. Ya, Lul.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا من نور يديك كما نورت الأرض من نور شمسك ولنا بدل برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.